pengenalan teknologi ketenteraan Malaysia. Setiap negara mempunyai sistem ketenteraan tersendiri. Di negara kita, sistem ketenteraan dikenali sebagai Angkatan Tentera Malaysia atau ATM. ATM adalah pihak yang bertanggungjawab dalam pertahanan negara. Dengan kata lain, ia adalah pasukan tentera profesional Malaysia. ATM meliputi 3 cabang utama ketenteraan iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Kekuatan sistem pertahanan sesebuah negara bukan diukur dengan jumlah anggota tenteranya, tetapi dengan penguasaan peralatan berteknologi tinggi termasuk pesawat dan aset sokongan tempur yang akan menentukan kekuatan ketenteraan sesebuah negara. Selaras dengan perubahan dan perkembangan teknologi, Tentera Darat Malaysia Medan Timur PMT-TDM sentiasa berusaha memperkasakan sistem pertahanan dan kekuatan tenteranya dengan peralatan pertahanan yang lebih canggih. Pelan utama PMT-TDM kini termasuk pemerolehan beberapa aset strategik baharu termasuk helikopter penyerang serta kenderaan pengangkut senjata dan kenderaan penarik artileri. Selain itu, dasar industri pertahanan negara DIPN telah diperkenalkan sejak tahun 1960 oleh kerajaan bertujuan untuk merangsang penyelidikan dan pembangunan yang mana menjitukan keupayaan sains dan teknologi dan industri pertahanan negara. Dasar ini juga membantu memenuhi keperluan pertahanan negara dari segi keperluan aset tempur yang berteknologi dan moden dapat digunakan. Teknologi ketenteraan negara jiran seperti Thailand, Brunei, Indonesia, Singapura dan Philippines. Pertama, pada tahun 2020, Indonesia sudah menjadi pengeluar kepada aset ketenteraan seperti prototipe radar pasifnya peringkat 11 TA sendiri yang didemonstrasi telah dijalankan di Halim Perdana bersama Airfield Jakarta Timur. Kedua, Defence Security Asia mengatakan Singapura bakal mengoperasikan 12 buah pesawat generasi kelima F-35 yang dibeli daripada Amerika Syarikat seawal-awal pada tahun 2026. Varian pesawat yang dibeli oleh negara Singapura daripada keluaran syarikat Lockheed Martin yang dibeli oleh Singapura adalah F-35B yang merupakan varian short take off and vertical landing yang mengandungi 12 buah pesawat F-35 yang diperolehi oleh Singapura itu agak mahal harganya disebabkan kesemuan STBOL. Logik ketenteraan Malaysia masih ketinggalan berbanding negara jirannya disebabkan pihak yang memutuskan pembelian senjata. Proses pembelian senjata di Malaysia sentiasa menjadi misteri kerana kerajaan sering mengelakkan permintaan untuk berkongsi maklumat mengenai pembelian senjata. Sebagai contoh, Kabinet menandangi kontrak senjata dengan Itali pada tahun 1995 dan juga dengan kumpulan tentera laut Jerman pada tahun 1998 tanpa memberitahu pegawai Kementerian Pertahanan. Di samping itu, pada tahun 1994, Kementerian Pertahanan terpaksa bersarakan produk ketenteraan Rusia yang dibeli oleh Kabinet disebabkan kos penyelenggaraan yang mahal. Tambahan pula, pada tahun 2002, kerajaan membuat keputusan untuk membeli jet pejuang Rusia dengan mengabaikan pandangan tentera udara yang berulang kali menyatakan minatnya terhadap produk Amerika. Oleh itu, kes yang disebut telah jelas menunjukkan bahawa pembelian senjata Malaysia jarang mengikut kehendak Kementerian Pertahanan Negara untuk membeli senjata. Sebab mengapa teknologi ketenteraan Malaysia masih ketinggalan berbanding negara jiran adalah kerana kesiapsiagaan ketenteraan yang lemah. Kesiapsiagaan ketenteraan Malaysia pada ketika ini berada dalam keadaan lemah dan ianya kini berada di tangga terbawah berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini adalah kerana apa yang dapat dilihat pada masa sekarang, kedudukan ketenteraan Malaysia bagi ketenteraan laut, darat dan udara berada di tahap yang paling bawah di Asia Tenggara berbanding dengan negara-negara jiran seperti Vietnam yang telah jauh ke hadapan, manakala Indonesia pula berada di kedudukan nombor 1 di peringkat Asia Tenggara. Keadaan ini terjadi adalah disebabkan oleh pasukan keselamatan negara mengalami kekurangan peruntukan untuk sistem pertahanan masing-masing. Kerajaan hanya memperuntukkan RM1.2 bilion atau 62% daripada jumlah yang dipohon. Oleh itu, kekurangan ini telah menyebabkan kesiapsiagaan ketenteraan di Malaysia menjadi lemah lalu mengakibatkan Malaysia ketinggalan berbanding negara jiran yang lain.
Ancaman cyber menyebabkan Malaysia kerugian berbilion ringgit. Menurut laporan ancaman keselamatan Sophos 2014, sebuah agensi bebas menyelidik tahap bahaya serangan cyber. Malaysia berada pada tangga ke-6 mudah diserang penjeraan cyber. Malaysia kekurangan dan memerlukan tentera baharu yang berpengetahuan luas dalam bidang teknologi maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana kemajuan teknologi internet serta penggunaan revolusi jaringan internet yang meluas telah mencetuskan serangan cyber sebagai senjata baharu yang mengancam keselamatan negara. Pada hari ini, sesiapa sahaja di mana-mana lokasi dengan menggunakan peranti seperti telefon pintar boleh memulakan serangan seumpamanya ke mana-mana sasaran di dunia. Serangan cyber boleh menjadi sukar untuk ditangani dan memerlukan satu doktrin yang baharu dan Malaysia memerlukan tentera baharu berpengetahuan luas dalam bidang tersebut. Oleh itu, untuk memerangi keganasan memerlukan kerjasama strategi keselamatan dalam pelbagai bentuk sama ada keras maupun secara halus. Sebagai contoh, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan MIMOS Berhad meneruskan kerjasama untuk penambahbaikan serta peningkatan dalam bidang teknologi ICT. Teknologi ketenteraan Malaysia masih ketinggalan adalah disebabkan oleh peralatan tentera yang usang. Hal ini kerana ia diguna pakai terlalu lama dan melebihi tempoh penggunaannya. Sesuatu peralatan itu mempunyai tempoh jangka hayat. Jika melebihi tempoh tersebut, ia akan menyebabkan berlaku kerosakan. Sebagai contoh, Malaysia pernah mempunyai helikopter Nuri yang berusia lebih daripada 50 tahun. Selain itu disebabkan oleh kurangnya peruntukan kewangan dari kerajaan. Hal ini kerana kerajaan tidak mempunyai dana untuk membeli peralatan yang baru. Tambahan pula kos untuk selenggara juga agak mahal. Sebagai contoh, Malaysia tidak mempunyai peruntukan dana yang banyak untuk membeli peralatan yang canggih berbanding negara lain. Seterusnya juga disebabkan oleh peralatan yang kurang berkualiti. Hal ini kerana pihak kerajaan membeli peralatan tentera dengan harga yang mampu milik mengikut peruntukan yang diberi. Sebagai contoh, Angkatan Tentera Malaysia pernah membeli peralatan tentera yang usang seperti pesawat Air Force Skyhawk yang merupakan pesawat terpakai second hand daripada Amerika Syarikat pada tahun 1988. Oleh itu, peralatan tentera yang usang ini menjadikan Malaysia jauh ketinggalan berbanding negara jiran. Kekuatan kesedaran krisis adalah batu ujian untuk menguji kematangan sesebuah negara, termasuk rakyatnya. Krisis bukan sahaja lahirnya negara yang kuat dan negara yang kaya, tetapi juga senjata ajaib untuk negara yang kuat dan negara yang kaya untuk meneruskan kedudukannya. Tahap kesedaran ketenteraan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rendah, menyebabkan ramai yang berakhir dengan teknologi rendah tahap keselamatan ketenteraan, kata Kementerian Pertahanan Ismail Sabri bin Yaakob. Rakyat Malaysia masih rendah kesedaran dari segi melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang keselamatan cyber dan teknologi terkini serta sentiasa berwaspada dengan bentuk teknologi terkini ketenteraan. Antara ciri-ciri lain yang turut dilaporkan kepada pusat itu, menurut Jahiti, termasuk tidak mengambil berat, menafikan tidak tahu, berpuas hati dengan keadaan sekarang, laporan kelemahan, dan yang berkaitan dengan kandungan kurangan kesedaran tentang tentera akan menjadi sebab yang memberi kesan mengenai teknologi peringkat tentera di Malaysia. Selain itu, berbanding dengan Amerika Syarikat dan Jepun, kesedaran dalaman dan luaran Malaysia adalah berkali-kali lebih teruk. Malaysia menduduki tempat ke-66 dunia dari segi keluasan tanah dan sumber asli. Pendudukannya tidak lebih daripada 40 juta. Ia jauh dari pusat konflik tradisional. Dan kesedaran keselamatan negara jauh lebih rendah daripada India, China dan juga Rusia. Dari segi kekayaan, kekuatan ketenteraan dan keadaan keras buatan lain, Malaysia berada jauh di belakang dunia. Dari segi kuasa lembut budaya, Malaysia tidak lebih kuat daripada mana-mana negara besar atau kecil. Rasa krisisnya jauh lebih mendalam daripada semua negara utama. Secara keseluruhannya, tahap pembangunan Malaysia pada hari ini masih jauh dari malamat pemodenan. Seterusnya, kepentingan meningkatkan teknologi ketenteraan kepada keselamatan negara. Pertama, membina keupayaan pertahanan secara berdikari. Bagi kebanyakan negara membangun, faktor utama untuk membangunkan industri pertahanan adalah satu keperluan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pembekal asing. Pembangunan ketenteraan juga akan meningkatkan keselamatan negara dengan tidak bergantung terus sepenuhnya terutamanya apabila berlaku krisis dan konflik. Bagi sesebuah negara pengguna dan pengimport kepada aset pertahanan, ianya akan menyebabkan satu ancaman kerana sejarah telah menunjukkan bahawa negara-negara pengimport sangat terdedah kepada embargo dan sekatan sekaligus mengundang masalah dalam kesiagaan sistem pertahanan negara.
Kedua ialah keutuhan dalam menjaga keselamatan negara. Tun Dr. Mahathir menegaskan keperluan teknologi ketenteraan perlu dinaik taraf dan maju supaya dapat menangani ancaman keselamatan yang moden. Ini juga dapat dilihat usaha kerajaan dalam menjaga keselamatan dengan memperuntukkan 5.9 bilion bagi sektor keselamatan dan merangkumi pertahanan dan penguatkuasaan. Ini menunjukkan pembangunan industri pertahanan negara telah menjadi salah satu dasar yang akan memantapkan lagi pertahanan dan keselamatan negara dengan pembangunan dan pembelian aset pertahanan yang berteknologi tinggi. Ketiga ialah mampu meningkatkan pembangunan negara. Konklusinya adalah rakyat Malaysia masih tidak mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang teknologi-teknologi ketenteraan di Malaysia. Hal ini kerana ianya adalah sangat penting untuk meningkatkan teknologi ketenteraan dalam keselamatan negara, untuk meningkatkan keutuhan ketenteraan dalam untuk menjaga keselamatan negara. Jadi secara penyelesaiannya, semua rakyat Malaysia perlu meningkatkan pengetahuan tentang teknologi-teknologi ketenteraan di Malaysia untuk menjaga keselamatan negara. Rakyat Malaysia boleh meningkatkan pengetahuan melalui artikel-artikel yang ada di laman web ataupun banyak membaca tentang teknologi ketenteraan untuk membantu meningkatkan keselamatan negara dalam masa yang sama boleh bersaing rapat dengan negara-negara jiran yang lebih tinggi teknologinya.